Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada Encik Ipot Anak Angki selaku pensyarah bagi kursus MPUD 2082 Bina Insan Guru. Okay, saya adalah Nur Fatin binti Abdul Malik, pelajar PDPP ambilan Oktober 2020, pendidikan awal kanak-kanak. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi refleksi individu setelah menjalani program Bina Insan Guru selama 5 hari 4 malam. Okay, baik, ini adalah kandungan yang akan saya kongsikan. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan ini adalah lebih kepada kumpulan kami. Yang kedua, pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baru. Yang keempat, komen dan reaksi. Dan terakhir sekali adalah penutup. Okay, mari kita lihat satu persatu pengenalan. Okay, jadi untuk kumpulan kami, untuk kumpulan saya adalah ketua. Okay, nama saya adalah Nur Fatin binti Abdul Malik dan saya merupakan ketua bagi kumpulan PAKK, kumpulan kecil PAKK yang dinamakan sebagai Wonder Teachers. Okay, dan penolong ketua kumpulan kecil iaitu Wonder Teachers ini adalah saudari Jasrati binti Adi. Okey, kami memilih tiara crown yang terdiri daripada 8 berlian yang mana menggambarkan kami seramai 8 orang dalam satu kumpulan. Dan kami punya motto adalah Strive for Excellence. Okey, seperti yang Encik Ipot boleh lihat, itu adalah gambar kami ketika kami berjaya mendirikan kemah. Okey, yang sebelah kanan, yang paling kanan adalah Hayati binti Abdul Razak. Yang di sebelahnya adalah Fifi Natasha Nadia binti Mos Elias Mustafa. Ya, di sebelah saudari Fifi adalah Jasrati binti Adi, penolong ketua kumpulan bagi kumpulan Wonder Teachers. Dan di sebelahnya adalah saya. Dan di sebelah saya adalah Nur Zahra binti Suwaidi. Dan di sebelahnya pula adalah Nili anak Thomas. Dan sebelahnya pula adalah Amanda Lapok anak Guma. Dan yang paling kiri adalah Nur Atirah binti Ali Muda. Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran. Okey, sepanjang menjalani program Bina Insan Guru ni, seperti yang kita sedia maklum, setiap pagi Encik Ipot akan membuat Google Classroom kan ataupun Google Meet pada setiap pagi untuk menerangkan aktiviti apa yang kami perlu lakukan dan sebersedikit mengenai bahagian teoretikal mengenai aktiviti-aktiviti yang akan kami jalankan. Sebagai contoh, kita ada aktiviti tali yang mana kita boleh gunakan ketika menjalankan abseiling, dan di mana kami pelajar mempelajari mengenai cara ikatan yang betul, dan seterusnya cara mendirikan kemah, dan juga kami dapat tahu tempat macam mana kami nak pilih tempat yang sesuai untuk kami berkemah. Okey, yang kedua, aktiviti air. Okey, aktiviti air ni lebih kepada keselamatan di air dan cara menggunakan life jacket dengan betul. Okey, sebenarnya untuk saya sendiri, saya memang tahu cara menggunakan life jacket dengan betul kerana sekolah saya memang terkenal dengan kejadian banjirnya. Jadi apabila menjalani camp Bina Insan Guru ni, saya boleh mengajar rakan-rakan saya cara menggunakan life jacket dengan betul. Okey, seterusnya asas apungan dan juga asas berenang. Dan yang ketiga, aktiviti kembara. Okey, yang mana kami lakukan masakan di rimba, dan juga pada masa yang sama kami mengambil kesempatan untuk mengenali flora dan juga fauna yang terdapat di hutan rimba. Okey, sebenarnya aktiviti-aktiviti yang telah saya nyatakan tadi itu adalah aktiviti yang mana saya sendiri juga ada pengetahuan sebelum saya menyertai program Bina Insan Guru ni, dan tetapi saya tidak mempraktikannya. Maksudnya saya sudah ada pengetahuan secara teori saja, dan apabila saya menjalani program Bina Insan ni, saya dapat aplikasikan perkara yang dah saya belajar secara teori tadi. Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran baru. Okey, di sini terdapat banyak jugalah saya belajar. Okey, lagi-lagi dari segi kepimpinan. Okey, yang mana saya merupakan ketua bagi kumpulan ini. Walaupun kumpulan ini adalah kumpulan kecil, tapi sebelum ni saya tidak pernah menjadi ketua kumpulan bagi program yang berkemah macam ni. Tak pernah. Jadi ini adalah merupakan pertama kalilah. Okey, dan di sini saya boleh mengaplikasikan nilai-nilai kepimpinan yang ada dalam diri saya.
Dan juga saya dapat merasai pengalaman menjadi seorang ketua ketika menjalani program yang macam ni, 5 hari 4 malam ni. Sebelum ni ada je jadi ketua, tapi program tu mungkin dari pagi sampai pukul 12 je. Tapi untuk aktiviti ataupun program yang melibatkan 5 hari 4 malam ni saya tak pernah lagi. Jadi ini merupakan pertama kalilah menjadi seorang ketua. Okay. Yang kedua, perkongsian dengan rakan-rakan yang lain. Okay. Pada awal kami berjumpa, sebelum ni kami memang dah kenal, tapi hanya kenal secara alamaya sahaja, tak pernah bertemu secara bersemuka. Jadi apabila kami membuat ice breaking untuk pertama kalinya, daripada hari pertama, hari kedua sehinggalah hari kelima, akhirnya kami menjadi rapat dan juga kami sering membuat perkongsian. Sebagai contoh, ahli kumpulan saya iaitu Cikgu Zahra, beliau berkongsi sebab sekarang ni beliau sedang membuat PhD. Jadi beliau berkongsilah macam mana nak buat, macam mana nak uruskan masa dan juga belajar. Dan juga saudari Fifi yang merupakan seorang daripada ahli kumpulan kami, beliau juga telah menamatkan pengajian di peringkat master beliau. Jadi beliau pun ada berkongsilah dan juga beliau menggalakkan rakan-rakan yang lain supaya teruskan belajar kerana mereka masih muda. Dan sebab sekarang ni pun ada saya rasa yang dinyatakan oleh Cikgu Zahra dan juga Cikgu Fifi tempoh hari, mereka kata sekarang ini jika macam guru tu sambung belajar, mungkin ada kenaikan gaji. Untuk sekarang lah ada kenaikan gaji di situ. Jadi mereka galakkan rakan-rakan yang lain juga untuk belajar. Dan untuk saya sendiri juga, saya sedang menjalankan pengajian di peringkat master saya juga. Dan saya juga dapat info yang barulah, kerana sebelum ini pun saya dimaklumkan bahawa tiada kenaikan gaji ke apa semua, tak ada. Jadi apabila Cikgu Zahra dan juga Cikgu Fifi berkongsi tu, baru saya tahu apa prosedur dia, macam mana kita nak pastikan yang kita sudah belajar ni, kita pun ada juga orang kata rewardnya di situ. Okay. Dan seterusnya dapat belajar perkara yang baru daripada rakan-rakan apabila bersemuka. Mungkin sebelum ni kami memang belajar juga banyak berkongsi secara maya, tapi apabila secara bersemuka ni, dia lagi orang kata memberi impak yang lebih mendalam kepada semua kami. Okay. Dan seterusnya bina insan guru. Okay, sebelum ni saya tak pernah dengar lah, sebab saya pun bukan background latar belakang guru. Jadi saya tak berapa faham apa benda bina insan guru ni. Bukankah apabila guru tu sedang diberi kursus, terbinalah dia punya jati diri. Jadi apabila saya saya menyertai program bina insan guru ni, saya dapat menimba pengalaman yang baru yang mana boleh membantu dalam membina jati diri kita sebagai seorang guru atau pendidik. Maksudnya sebelum ni mungkin saya rasa diri saya ni tak layak jadi seorang guru ke, ataupun rasa down ke, sebab yelah kita masih baru, banyak lagi benda kita kena belajar. Jadi apabila saya menyertai bina insan guru ni, program bina insan guru ni, saya boleh orang kata build up my strength. Kita boleh membina kita punya kekuatan sebagai seorang guru. Okay. Dan seterusnya saya dapat mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari supaya menjadi lebih bermanfaat. Sebagai contoh, kita ada aktiviti tali, macam-macam aktiviti. Jadi apabila saya ke sekolah nanti, saya boleh mengaplikasikan ilmu tersebut terhadap anak murid pula. Okay. Seterusnya komen dan reaksi. Jadi apa komen dan reaksi saya terhadap program bina insan guru ni? Saya sangat menyokong jika ataupun sekiranya program bina insan guru ini boleh dijalankan secara bersemuka. Bagi saya rugilah kami ni, batch kami ni, kami rasa rugilah sebab kami tak boleh belajar secara bersemuka macam pelajar lain. Jadi hubungan kami tu, nak kata rapat itu, mungkinlah kami rasa kami ni rapat, tetapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan batch lain, mungkin mereka lagi rapat daripada kami yang hanya belajar secara tidak bersemuka. Dan baru sahaja apabila program bina insan guru ni dijalankan, hanya kami yang dapat turun ke IPG sahaja yang boleh berinteraksi secara bersemuka. Jadi
rasa amat rugilah kerana kami tak boleh nak berinteraksi dengan kawan-kawan yang tak dapat hadir ke IPG tu. Okay. Terdapat banyak perkara dari segi amali ataupun praktikal yang perlu lebih banyak dilakukan. Macam contoh aktiviti keselamatan apa semua. Contoh saya sendiri, saya tak pandai berenang. Jadi saya rasa amali tu ataupun memang saya dah belajar membacalah asas apungan, macam mana berenang semua. Tapi dari segi praktikalnya kita nak lakukan tu agak kurang. Dan akhirnya saya sampai sekarang masih tak pandai berenang. Okey, dan seterusnya sepanjang program Bina Insan Guru ini dijalankan, saya dapat rasakan hubungan antara pelajar yang selama ini hanya berinteraksi secara virtual online, kami menjadi lebih rapat dan mesra bila kami bersemuka. Dan ini juga terjadi apabila kami ni turun ke IPG dan kami bersemuka dengan pensyarah, yang mana bila kita berinteraksi secara bersemuka ni, kan orang kata bila kita berinteraksi secara bersemuka ni lebih baik. Jadi apa yang pensyarah kita katakan tu lebih, kita sebagai pelajar tu lebih serap orang kata. Dan ianya lebih memberi kesan kepada pelajar dan juga pensyarah. Jadi penutup sebagai kesimpulannya ataupun akhir kata, program Bina Insan Guru ini memberi impak yang sangat besar terhadap diri saya dari segi kepimpinan, pengalaman ketika berada di air. Sebagai contoh dekat air, kalau macam contoh kita berkayak tu, kita punya kayak tu terbalik macam mana, dapatlah saya rasa pengalaman tu. Contohnya juga di hutan, kami boleh buat masakan. Mula ingat tu tak jadilah kami punya menu tu, kami punya masakan tu. Tetapi apabila kami cuba dan berusaha, rupanya dapat jadi juga kami punya menu-menu yang kami rancang tu akhirnya berjaya juga. Masaklah, kami semua boleh makan lah. Okay, dan seterusnya memupuk survival skills yang ada dalam diri saya, yang selama ni saya pun tak pernah tahu yang saya boleh masak menggunakan bulur. Jadi apabila menghadiri menyertai program Bina Insan Guru ni, terbuktilah sebenarnya survival skills ni semua orang ada. Cuma kita kena pupuk lagi supaya kita lebih, orang kata, kreatif untuk berhidup. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.